Okey, kat sini awak boleh tambah juga lah keju. Keju pun daripada susu kan? Susu. Kacang ke kacang ataupun boleh cakap lemak haiwan. Daripada susu daripada lemak haiwan. Sebab dia kata sini haiwan kan? Boleh tambah juga keju. Tambah situ keju, cheese. Okay. Okay. So habis untuk bab 2 pula, bab 3 kan? Ya tak, betul lah bab 2. Bab 2 nutrisi. Okay. So cikgu harap korang faham untuk bab ni. Okay. Kalau siapa yang tak faham boleh, kan awak dah nombor cikgu kan? Nanti kalau awak tak faham ada soalan yang awak, contohlah soal sekolah awak bagi soalan ke apa, awak boleh WhatsApp cikgu juga, tapi WhatsApp cikgu pada hari Isnin sampai Jumaat. Okay, hari Jumaat. Waktu dia petang sampai malam saja. Okay, cikgu boleh layan awak tentulah sebab itu waktu kerja cikgu. Okay, 1:30 sampai 10:30 malam. Tapi kalau malam cikgu ada kelas. Jadi seeloknya kalau awak nak WhatsApp cikgu, petang lah. Tengah hari petang pukul 1:30 sampai pukul 7 pun awak boleh WhatsApp cikgu. Time tu cikgu boleh ni. Sebab setakat ni ada banyak student dah tanya cikgu soalan. Mungkin sebab cikgu diorang banyak bagi diorang kerja rumah. So diorang pun malas nak cari jawapan. Okay. Tapi sebelum awak tanya cikgu soalan, cikgu akan tanya awak balik. Kenapa je macam tu? Macam tu. Oh tak, maksud cikgu masa MCO ni. Masa PKP ni. Untuk sekarang, untuk nanti kalau awak sekolah tak ada. Oh. Betul lah. So cikgu bukan masa sekolah, masa sekarang ni. Okay, kalau ada soalan boleh tanya cikgu direct. Okay. So untuk bab 2 ni itu saja. Cikgu harap korang faham semualah tentang pemakanan, jenis pemakanan tu. Kemudian dekat badan awak, cara pencernaan dia dekat mana, organ-organ yang akan menyerap, okay, menyerap balik makanan-makanan awak. Okay. Ataupun ada lagi untuk bab ni. Lepas tu awak kena tahu apa tindakan pencernaan dalam badan awak tu. Okay. Apa yang berlaku, hormon mana, apa nama enzim dia dan sebagainya. Okay, so bab 2, bab 3, nutrisi itu saja. Okay, itu saja. So sekarang ni, okay, ada masa lagi beberapa minit, cikgu nak masuk untuk bab 3. Bab 4. Okay, bab 4. Sebelum tu cikgu bagi dulu file dekat awak. Siapa yang tak boleh download, beritahu cikgu, cikgu akan bagi awak menerusi WhatsApp lah. Sekejap, dia tengah loading dekat chat. Okay, sebelum tu dia masih lagi download sekejap. Dekat chat awak. Okay, sebelum kita tunggu dia download kat situ kan. Okay, untuk bab 4 ni, iaitu kesihatan manusia, cikgu rasa dalam bab untuk yang awak belajar ni, cikgu rasa yang ni paling senang, bab 4. Kesihatan manusia. Sebab dia dekat dengan kita. Dekat dengan kita. So awak boleh nampak macam mana kesihatan manusia ni. Okay, so penyakit ni kita boleh bagikan pada dua, iaitu penyakit berjangkit ataupun penyakit tidak berjangkit. Okay, secara kasarnya, kalau awak boleh nampak, penyakit berjangkit ni maksud dia bukan diwarisi. Okay, contohnya bukan diwarisi, maksud dia awak dapat daripada faktor luaran. Faktor luaran. Contohnya yang ni, air, udara, sentuhan dan juga vektor. Okay, tu sudah dapat, dah download dah. Cuba buka, siapa yang tak boleh buka beritahu cikgu. Cikgu bagi dekat WhatsApp awak.
Siapa corona ni? Betul lah punya budak. Clorox. Siapa ni? Korang macam-macam idea. Oh my god. Sekejap, nama tadi tak ada. Sekejap. Apa nama tu budak tu? Ya Allah. Syahir ada. Syahir Syafi. Jason. Nimasi si apa ni? Jiachi. Jiachi, Clorox, Corona, si siapa tu nama dia? Muzamil. Kejap. Siapa tu tak ada. Macam-macam korang. Oh, Khairul ada. Yelah. Itulah tu. Saja dengar. Okay. Nampak tak download? Siapa tak dapat download betul cikgu Sementara tu cikgu teruskan sikit Okay. So tadi macam cikgu katakan. Okay. Dia ada dua. Clorox balas lah. Okay. So tadi penyakit berjangkit dengan penyakit tak berjangkit. Okay, penyakit berjangkit maksud dia kita tak dapat daripada tidak diwarisi. Maksud dia parents awak ataupun atuk nenek awak bukan sebabkan penyakit berjangkit. Penyakit yang itu adalah penyakit keturunan. Penyakit tidak berjangkit itu adalah penyakit keturunan. Penyakit berjangkit bukan. Dia adalah sebabkan faktor luaran awak. Okay, faktor luaran. So faktor luaran apa? Daripada air. Cara macam mana merebak penyakit tu. Daripada air, udara, sentuhan dan juga vektor. Okay. So kita dapat penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit ni pada keturunan. Contohnya kanser, okay. Hipertensi tak? Hipertensi disebabkan faktor luaran juga. Okay. Hipertensi, okay. Hipertensi betul lah. Tekanan darah tinggi pun disebabkan dari penyakit keturunan. Okay. Diabetes dan juga cardiovascular. Okay. So ini semua adalah penyakit keturunan. Penyakit keturunan. Jadi kalau orang ni biasanya parents, contohlah parents orang tu ada penyakit ni, so anak dia pun possibility dia 50% dia akan dapat juga penyakit ni. So macam kanser, satu dia adalah penyakit keturunan, satu lagi tidak. Okay, mungkin yang dapat kanser ni disebabkan oleh pemakanan dia, cara gaya hidup dia juga. Okay, contohlah keluarga dia tak pernah ada kanser. Dan tiba-tiba dia ada kanser. Mungkin sebab satu dia perokok. Dia merokok, so dia pun boleh dapat kanser. Ataupun dia kena UV light terlampau banyak ataupun X-ray light terlampau banyak, so dia pun boleh dapat kanser. Okay, macam tu. Okay, so untuk sementara ada berapa minit ni kan, cikgu explain ni lah dulu. So penyakit berjangkit ni, iaitu merebak daripada air, udara, sentuhan dan juga vektor ni, okay, dia adalah disebabkan oleh yang ni cara dia merebak, maksud dia medium yang membawa penyakit tu. So siapa yang menyebabkan awak sakit adalah patogen. Apa tu patogen? Patogen adalah mikroorganisma yang bahaya. Contohnya bakteria, virus, kulat dan juga protozoa. Okey, awak ingat sekali lagi bakteria, kulat dan juga protozoa tak semuanya berbahaya. Tak semuanya berbahaya. Tapi virus ya, semua bahaya. Okey, semua bahaya. So tak semua mikroorganisma bahaya, ada segelintir saja. Tapi kalau kita letakkan nama patogen, dia mesti bahaya. Okay, dia mesti bahaya. Sebab daripada mikroorganisma ataupun patogen ni, awak terus akan dapat penyakit. Okay, sebab dia apa? Dia adalah parasit. Parasit. Iaitu siapa yang kena, orang tu akan dapat penyakit. Kerana patogen ni, bila dapat masuk dalam badan awak, dia akan serap semua nutrisi awak, semua tenaga awak. So nanti awak akan cepat sakit. Okay. So nampak macam inilah. Patogen merupakan parasite yang memperoleh makanan daripada perumah. Perumah tu adalah awak lah. Okay, dalam badan awak. Orang yang menghidapi penyakit berjangkit sebagai perumah yang dimudaratkan. So orang itu akan dimudaratkan lah. Akan lagi dapat penyakit yang berbahaya. Okay, so contoh-contoh dia macam ni lah penyakit-penyakit dia. Okay, so hari ni cikgu just bagi tahu ini saja, nanti minggu depan kita masuk yang lain pula. So untuk penyakit yang disebarkan melalui air ni iaitu kolera. Kolera ni maksudnya daripada bakteria.
Okay, bakteria. Orang yang terambil makanan, bila bakteria ni masuk dalam badan awak, dia menyebabkan awak sakit perut. Contohnya daripada mana makanan yang tidak dibersihkan. Contoh, minum air yang kotor. Ataupun awak main air yang banjir. Contoh kan selalu banjir. Awak main je air tu kan, main-main air tu. Tapi awak tak tahu, dalam tu ada bakteria. Contoh awak terminum, ataupun awak gunakan air tu untuk mandi dan sebagainya, dia akan masuk dalam mulut awak. So awak akan dapat penyakit kolera ni. Jadi cara macam mana penyakit ni boleh masuk, maksudnya awak consume, awak makan ni atau awak minum benda ni. Okay, so daripada situ dia akan masuk dalam perut awak. So bakteria tu nanti dia akan rembeskan satu asid yang menyebabkan sakit perut awak. Macam tu. So itu kolera. Okay, minum air tak masak. Okay. Siapa? Okay, udara pula. Okay, udara macam sekarang ni lah corona. Corona pun disebabkan oleh udara. Okay, ingat corona adalah daripada ni, SARS. Dia punya virus ni dulu nama dia SARS. Penyakit dia. Kemudian virus ni dia makin orang kata lagi advance. Dia dapat tahan resistant ataupun dia dah orang kata macam multiply badan dia. So daripada SARS pergi MERS ke corona macam tu. Ya, dia mutasi, betul. Dia mutasi, dia evolve. Betul lah. Okay, so dia sebab tu. H1N1 disebabkan oleh, ini semua, TB cikgu rasa daripada bakteria. Nanti cikgu cek balik. TB daripada apa? Maksudnya TB. TB, H1N1, SARS. Sesama. Semua ni kalau biasanya pada udara adalah virus. Ni virus. Semua ni virus. Disebabkan oleh virus. So sebab tu Kak Jah kata kalau virus, awak kena ambil ubat antibiotik ataupun awak ambil antibiotik sebenarnya tak jalan untuk virus. Dia kena ambil vaksin. So vaksin tu adalah bakteria awak matikan, lepas tu masuk dalam badan awak, dia akan aktif balik. Contohlah vaksin. Okay, sentuhan ni kurap dan juga panau. Awak sentuh orang yang ada kurap, ada panau, awak dapat penyakit tu. Itu sentuhan. Ataupun vektor adalah haiwan lain. Haiwan, contohnya tikus, lipas, dia yang bawa bakteria tu. Okay. Oh tak. Siapa yang dapat penyakit ni? Okay, contoh macam sekarang ni kan, coronavirus. Okay, orang yang sembuh. Nampak tak banyak orang sembuh? Kita ada 3,000 orang kan? 3,000 orang tu yang dah sembuh. 3,000 orang. Okay, 3,000 orang daripada 5,000 orang yang dah sembuh daripada penyakit coronavirus ni. Okay. So orang ni boleh dapat balik penyakit tu. Boleh dapat. Kerana apa? Kerana dia virus. Virus. Sebab virus dia tiada antidot dia. Kecuali orang tu ada vaksin. Baru orang tu takkan dapat lagi penyakit tu. Kecuali macam bakteria. Kalau bakteria, awak dapat penyakit tu, awak ambil antibiotik, dia dah mati. Tapi virus tak. Virus, awak kena consume banyak ubat, bagi jenis ubat, lepas tu baru dia akan hilang. Itu pun kalau antibody awak kuat. Kalau tak kuat, tak boleh. Sebab itulah orang sekarang ni kan banyak yang sembuh kan. Sebabkan oleh badan diorang kuat. Dia tahan penyakit. Sebabkan tu dia boleh sihat. Okay, so maksud dia tadi, macam tadi kalau nak tanya, kalau orang tu dapat coronavirus, dia boleh kena lagi sekali ke? Boleh. Jawapan dia boleh. Kecuali dia ambil vaksin. Baru dia akan immune. Badan dia takkan nak kena vaksin, kena virus tu. Okay? Soalan yang bagus. Siapa yang tanya ni? MCO. Siapa MCO? Okay. So itu saja untuk hari ini. So nanti kita sambung balik untuk minggu depan. Siapa yang tak dapat nota tu nanti cikgu bagi balik. Okay? So itu saja. Terima kasih.